Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fatihah binti Zaidi, pelajar Diploma Pendidikan Pasca Siswazah Universiti Sultan Zainal Abidin, akan membentangkan tugasan bagi kursus DWP 10804 Kaedah Mengajar, iaitu tugasan aktiviti PAK 21 di bawah seliaan Ustaz Abdul Aziz bin Sulaiman. Okey, tajuk yang saya pilih ialah Rainbow Groups. Sebagai pengenalan, Rainbow Groups atau dikenali sebagai kumpulan pelangi merupakan satu kaedah aktiviti berkumpulan yang melibatkan pembahagian murid mengikut kumpulan berwarna yang berbeza. Jadi Rainbow Groups ni dia melibatkan semua murid lah di dalam kelas. Untuk cara-cara pelaksanaan, yang pertama, murid berada dalam kumpulan dan ditentukan tajuk yang berbeza bagi setiap kumpulan untuk perbincangan. Kemudian setelah perbincangan, mereka akan bina kumpulan baru. Bina mengikut colour group, iaitu colour group yang telah bercampur. Maksudnya dalam grup tu akan ada warna yang bercampur. Setiap warna tu akan mewakili tajuk yang mereka bincang. Kemudian, yang ketiga, murid akan menyatakan hasil pembincangan mereka kepada kumpulan baru mereka. Jadi, setelah bercampurnya murid mengikut warna, dalam satu kumpulan ada pelbagai warna, mereka akan bincanglah mengikut tajuk-tajuk warna yang mereka perolehi itu. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan. Terdapat banyaklah kelebihan yang diperoleh oleh guru ni dan juga murid. Okey, yang pertama, melibatkan murid daripada latar belakang yang berbeza. Okey, kumpulan Rainbow Groups ni membenarkan pelajar dari latar belakang yang berbeza untuk bekerjasama dalam satu kumpulan. Ini boleh meningkatkan kesefahaman dan toleransi dalam kalangan murid. Okey, yang kedua, murid akan bekerjasama dan mempunyai kerja berpasukan. Okey, dalam kumpulan yang berwarna-warni ini, pelajar dijemput untuk bekerjasama, berkongsi pendapat dan menjana idea bersama-sama. Ia membangunkan kemahiran kolaboratif dan keupayaan untuk bekerja dalam satu pasukan. Okey, seterusnya. Kelebihan seterusnya adalah motivasi dan penlibatan. Motivasi dan penlibatan ni adalah melibatkan aktiviti kumpulan yang pelbagai. Aktiviti kumpulan yang pelbagai ni boleh meningkatkan motivasi dan penlibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Mereka akan berasa lebih terlibat dan terlibat secara aktif dalam berkongsi idea dan menyelesaikan masalah. Okey, kemudian perspektif yang pelbagai. Untuk isi perspektif yang pelbagai ini, setiap kumpulan dalam kumpulan Rainbow ni mempunyai ahli dengan latar belakang yang berbeza. Ini membolehkan pelbagai perspektif ataupun pemikiran dan pengetahuan yang boleh menyumbang kepada perbincangan dan pembelajaran yang lebih banyak. Okey, seterusnya pembelajaran bersama. Okey, pembelajaran bersama ni dalam kumpulan Rainbow Groups, pelajar boleh belajar daripada satu sama lain. Mereka boleh berkongsi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang berbeza dalam konteks yang inklusif dan penuh hormat. Okey, seterusnya pembangunan kemahiran sosial. Untuk isi pembangunan kemahiran sosial ni, aktiviti dalam kumpulan Rainbow Groups ni menggalakkan interaksi sosial antara pelajar yang membantu dalam pembangunan komunikasi, kerjasama, perundingan dan kemahiran kepimpinan. Okey, seterusnya menghormati perbezaan. Okey, untuk menghormati perbezaan ini melalui Rainbow Groups, pelajar belajar menghargai perbezaan dan mengatasi sebarang prasangka atau stereotip yang mungkin wujud. Ia membina toleransi, persefahaman dan menghormati kepelbagaian. Okey, kemudian kita pergi kepada keburukan. Okey, yang pertama, pemilihan kumpulan yang tidak seimbang. Okey, untuk aktiviti ini ada kemungkinan pembahagian kumpulan berdasarkan warna boleh mengakibatkan kumpulan yang tidak sama rata dalam kecerdasan, kemahiran atau kualiti kerja.
Ini boleh membawa kepada ketidakadilan dalam pembahagian tugas atau pelibatan murid dalam proses pembelajaran. Rainbow Groups. Okey. Kemudian kesukaran dalam pengurusan kumpulan. Okey, untuk kesukaran dalam pengurusan kumpulan ni, dalam kumpulan Rainbow Groups ni, guru perlu mempunyai kemahiran pengurusan kumpulan yang baik untuk mengurus dan mengarahkan interaksi antara murid dalam kumpulan tu. Tanpa pengurusan yang berkesan, kumpulan tersebut boleh hilang tumpuan atau produktiviti. Jadi di sini guru perlu memainkan peranan yang penting lah. Okey, kemudian ketidakseimbangan sumbangan. Okey, ketidakseimbangan sumbangan ni maksud dia dalam mana-mana kumpulan ada kemungkinan juga bahawa sesetengah ahli kumpulan lebih dominan atau pasif dalam menyumbang. Ini boleh mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penyertaan dan kerjasama di kalangan ahli kumpulan. Okey, kemudian pengasingan sosial yang tidak diingini. Okey, untuk pengasingan sosial yang tidak diingini ni, seperti mana yang kita tahu, kaedah kumpulan Rainbow Groups ni adalah untuk menggalakkan kepelbagaian. Tetapi ada keberangkalian juga pembahagian kumpulan berdasarkan warna ni boleh membawa kepada pengasingan sosial yang tidak diingini. Pelajar mungkin cenderung untuk bergaul hanya dengan ahli kumpulan mereka sendiri dan mengabaikan peluang untuk berinteraksi dengan pelajar dari kumpulan lain. Okey, seterusnya langkah pemarkahan yang tidak adil. Jika aktiviti dalam kumpulan Rainbow ni mempunyai unsur pertimbangan ataupun pemarkahan mengikut kumpulan, terdapat risiko ataupun kemungkinan bahawa ahli kumpulan yang kurang menyumbang atau kurang bekerjasama atau kurang menyumbang idea ni tidak memanfaatkan atau merugikan ahli kumpulan. Okey, secara kesimpulannya, penggunaan Rainbow Groups dalam pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dan bekerjasama dengan latar belakang yang pelbagai. Dengan itu, meningkatkan kemahiran sosial, menghormati perbezaan dan pemahaman yang lebih luas tentang isu yang berkaitan. Jadi, saya amat menggalakkanlah guru mengamalkan kaedah abad ke-21 iaitu Rainbow Groups dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada hari ini, Ustazah akan bagi awak kertas warna-warni. Kertas warna-warni ni dia ada 4 warna. Ada 4 warna, ada warna biru, warna merah, warna kuning dan warna hijau. Warna hijau. Awak ambil je, tak kisahlah warna apa pun awak ambil je, boleh? Sekarang Ustazah nak mengikut warna kertas tu, mengikut warna kertas, kamu dikehendaki buat satu kumpulan mengikut warna kertas. Okey, berkumpul mengikut warna kertas. Matahari terbit semula setelah terbenam. Al-Quran. Okey. Terbelah dua. Okey. Membaca air dari jelajah ni. Sekarang Ustazah nak dalam setiap kumpulan ni kena ada campur warna. Kena ada warna merah, biru dan kuning dan hijau. Jadi dalam satu kumpulan tu awak kena campur, kena pergi kat kumpulan lain.
Ustazah.